So 4 tujuan dekat sini, yang kamu boleh nampak dalam buku teks ada. So cikgu harap dengan sedikit penjelasan cikgu tadi, bolehlah orang kata membuka minda kamu, mengetahui secara tidak langsung tujuan cukai itu diperkenalkan. Kita nak pergi kepada slide yang berikutnya. Okey, ke manakah hasil cukai digunakan? So, ke mana agak-agaknya duit yang telah dikumpulkan itu, duit yang telah kamu bayar untuk cukai itu digunakan. Okey, kita tengok dekat situ ada dalam teks kamu ada 7 gambar, di muka surat 98. Yang pertama, yang paling mustahak, cukai itu diguna pakai untuk pendidikan lah. Seperti mana kamu dah dapat rasa pelbagai kesenangan yang ada dalam pendidikan sekarang. So daripada situ jugalah sebenarnya duit cukai. So duit cukai yang cikgu bayar, duit cukai yang cikgu bayar, so juga ada dalam pendidikan. So dia macam tu. Dan seterusnya adalah kesihatan. So kalau ikutkan kesihatan juga menggunakan duit hasil cukai yang dikutip. Dan yang ketiga adalah urusan kebajikan, bantuan rakyat dan sebagainya lah. Dan yang keempat adalah infrastruktur. Tak apa, cikgu open je, cikgu tengok seronok kamu berchatting itu, sebab ini adalah bukan bab yang mengira. So kita santai, kita dapatkan ilmu untuk benda ni. So, untuk yang keempat adalah infrastruktur, seperti yang kamu boleh nampak ni gambar bas rapid dekat sini, termasuklah bus stop, termasuklah macam-macam lah kalau cikgu nak cerita infrastruktur ataupun pembangunan ataupun kemudahan yang telah disediakan. Jalan raya, betul, jalan raya dekat di rumah. So yang kelima ialah pertanian. Tak ada masalah, cikgu terima. So yang kelima adalah pertanian. Sektor pertanian juga menerima hasil cukai yang telah dibayar. So yang keenam adalah keselamatan. Dan yang ketujuh adalah pembangunan. So 7 perkara ini adalah hasil daripada duit cukai. So mungkin ada lagi yang lain, tapi setakat ni dalam buku teks kamu hanya ada 7 ini sahaja. So sebenarnya cikgu nak cerita banyak sendiri pun kamu dah boleh nampak sebenarnya. Apakah kelebihan? Kekurangan tak payahlah kita cerita, sebab apa-apa hal pun apa benda yang berlaku, kekurangan dan kelebihan itu tetap ada. So kita fikirlah kepada yang positif, iaitu kelebihan. So untuk pendidikan ada kelebihan dia. Apakah yang telah berlaku dalam sistem pendidikan? So kesihatan pun sama, begitu juga dengan kebajikan, infrastruktur, pertanian, keselamatan dan juga pembangunan. So 7 ini So sekiranya ditanya kepada kamu, kamu tahulah nak menjawab ke mana sebenarnya duit hasil cukai digunakan. So habis untuk 4.1. Kita teruskan dengan 4.1.2, jenis-jenis cukai. So di dalam buku teks kamu ini disenaraikan jenis-jenis cukai. So ada 5 jenis-jenis cukai yang disenaraikan dalam buku teks kamu. Kita tengok standard pembelajarannya, menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. So kita nak tengok jenis cukai dan dalam masa yang sama sekiranya kamu tidak membayar cukai, apakah yang akan berlaku? Kita nak tengok jenis cukai ada berapa. So sepatutnya jenis cukai ada 5. Pendapatan yang pertama ataupun kita panggil sebagai income tax. Bahasa Inggerisnya ialah income tax. So bahasa Melayunya adalah cukai pendapatan. So cikgu memang terlibatlah dengan cukai pendapatan ni. Dan yang kedua adalah cukai jalan. Ataupun kita panggil sebagai road tax. Cukai jalan, road tax. Dan yang ketiga ialah cukai pintu. Cukai pintu ataupun ada juga dikenali sebagai cukai taksiran, sama sahaja. Dan yang keempat adalah cukai tanah. Semestinya kamu berada di atas, kamu tinggal di atas tanah
dalam rumah, so ada cukai tanah, ada cukai pintu. Tak apa, kejap lagi saya akan elaborate. Okay, so dan yang kelima adalah cukai jualan dan perkhidmatan. So kalau ikutkan yang macam gambar MACD yang cikgu tunjuk tadi, okay, dia tergolong di dalam cukai jualan dan perkhidmatan. Kita nak tengok cukai pendapatan. Okay, yang pertama adalah cukai pendapatan dan kepada siapa ataupun siapakah yang sebenarnya mengutip cukai pendapatan. So cukai pendapatan dikutip ataupun dipertanggungjawabkan kepada LHDN, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okay, so kamu boleh tengok sendiri di dalam buku teks muka surat 99. Hanya ini sahaja yang dipertanggungjawabkan, okay, iaitu LHDN berkenaan dengan cukai pendapatan. Okey, berkenaan dengan cukai pendapatan ini, okey, seperti mana cukai tadi yang cikgu dah cakap, cukai itu datang ataupun cukai dikenakan kepada individu ataupun syarikat. Okey, di mana individu ataupun syarikat. Okey, so dikenakan kepada individu ataupun syarikat. So untuk LHDN ini, dia memang dikenakan sama ada ke atas individu ataupun ke atas syarikat lah. Okay, so apakah yang LHDN ini buat ataupun bagaimanakah cukai pendapatan ini berlaku? Okay, so dikenakan kepada individu bergaji. Okay, so cukai pendapatan ini seharusnya dikenakan kepada individu bergaji ataupun sesebuah syarikat di Malaysia yang memiliki pendapatan. So sekiranya kamu ada pendapatan, so macam cikgu sendiri memang ada pendapatan, so cikgu memang wajib untuk mengeluarkan cukai pendapatan ataupun membayar cukai pendapatan yang kita kenal sebagai income tax. Okey, ataupun mak ayah kamu sendiri pun pastinya ada income tax ni. Okey. Dan kamu kena daftarlah kepada LHDN sebab benda ni dia adalah sesuatu yang wajib. Okey, so sekiranya kamu tidak mendaftar dan tiba-tiba kamu nak daftar kemudian hari, so dia jadi nanti banyak sekaligus kamu nak kena bayar. Okey, untuk LHDN ni, untuk cukai pendapatan ni. Okey, semua orang yang bekerja, betul. Okey, asalkan kamu ada gaji, wajib mendaftar dengan LHDN dan wajib untuk membayar lah. Okey, cukai pendapatan. Dan kalau ikutkan untuk LHDN ini, dia adalah sistem taksiran sendiri. So kamu macam cikgu sendirilah, okay, cikgu cerita apa yang cikgu buat untuk LHDN ni. Macam LHDN ni untuk tahun 2021 sekarang, kalau tak daftar, itulah yang cikgu cakap tadi, kalau tak daftar bermaksud kamu akan dikejar lah, okay, oleh LHDN ni, kenapa kamu tak bayar. So sekiranya tertangkap, memang pastinya akan diminta untuk membayar dengan sejumlah wang yang telah tertunggak dan dikenakan dengan denda lah, itu pasti. Okay, denda sekejap lagi cikgu tunjuk. So untuk sistem taksiran sendiri, okay, yang cikgu cakap tadi berkenaan dengan HDN, so apa yang berlaku ataupun apa yang cikgu buat sendiri untuk HDN ni, so macam tahun ni 2021, cikgu kena simpan ke semua resit. Okay, cikgu kena simpan ke semua resit belian, termasuklah resit belian buku, resit belian alat komputer ataupun gadget. Okay. So perubatan dia akan bayar ikut peratusan gaji. Okay. So cikgu akan kena simpan ke pelbagaian resit. Kenapa? Sebab pada tahun 2022 akan datang, okay, dalam bulan Mac ataupun April, cikgu kena isi, wajib Hanan. Okay. So cikgu kena isi ataupun cikgu kena buka website LHDN ini sendiri. Okey, so cikgu kena buka website LHDN dan cikgu kena tengok dekat dalam tu cikgu punya pembelanjaan untuk 2021. So sekiranya cikgu ada untuk tahun sekarang ada perubatan, ada guna duit untuk perubatan, so cikgu boleh isi di dalam website LHDN itu nilai bil-bil yang cikgu telah gunakan untuk perubatan. So untuk membeli barang gadget pun ada, okay, macam komputer, so macam benda-benda tu ada. Dan nanti akan ada pemotongan lah, okay, akan ada pemotongan. Sebab kalau ikutkan cukai pendapatan, macam cikgu dia tertera dalam slip gaji, so dia akan ambil dahulu.
So macam cikgu contoh, cikgu ambil contoh sekarang gaji cikgu 5,000 contoh. Okay, sekarang gaji cikgu 5,000. So dalam slip gaji cikgu pastinya ada pemotongan cukai pendapatan yang kita kenal sebagai PCB, okay, potongan cukai bulanan, okay, PCB, dan nilai itu dia dah kira berdasarkan gaji kamu. So gaji, contoh cikgu ambil gaji 5,000. So dalam slip ataupun slip gaji cikgu akan ada potongan cukai pendapatan sebanyak RM100 setiap bulan. So bermaksud 12 bulan LHDN dah ambil 1,200 lah. Okay, untuk dimasukkan ke dalam cukai pendapatan. So 1,200 LHDN telah ambil, dan tahun depan cikgu buka balik website LHDN dan cikgu key in bil perubatan, bil pembelian buku, okay, bil pembelian gadget. So cikgu boleh dapat balik, tak semua 1,200, tapi mungkin sebab cikgu dah membeli, okay, dia dah bagi pelepasan cukai untuk yang cikgu sebut tadi, cikgu mungkin boleh dapat balik 600. So 600 sebenarnya yang akan mengalir kepada cukai pendapatan LHDN, dan 600 lagi cikgu akan dapat balik. Kenapa cikgu dapat balik? Sebab cikgu telah menggunakan duit gaji cikgu untuk membeli ubat-ubatan, so membayar duit buku, membeli buku anak-anak, okay, dan juga membeli gadget. So maknanya LHDN dia akan ambil dahulu. Okay, so cikgu dekat tadi 1,100, so setahun jadi 1,200. So cikgu tahun depan cikgu isi, so boleh dapat balik 600. So 600 lagi akan pergi kepada sistem cukai lah. So dia macam tu. So ini yang kamu kena buat lah. So tahun depan dia punya pulangan balik, betul. Sebab dia akan ambil dahulu untuk tahun ini daripada Januari hari tu sehingga Disember nanti cikgu punya potongan cukai bulanan, okay, dalam slip gaji. Kemudian tahun depan kita buka website LHDN, so kita key in apakah pembelian yang diberi pelepasan cukai. So kita boleh dapat balik, okay, sebanyak mana. So nanti kamu akan alami juga sendiri benda ni. Kamu akan alami sendiri untuk LHDN, untuk percukaian, cukai pendapatan ini. Okay, dan kesan mengelak membayar cukai. Kesan dia cikgu tak masukkan dalam slide. So kamu bersendiri boleh tengok di muka surat 100. Okay, kamu boleh sendiri tengok di muka surat 100. Ada 4 kategori dekat situ. Tapi yang pasti cikgu boleh rumuskan bahawa sekiranya kamu tidak ataupun mengelak daripada membayar cukai, kamu pastinya akan didenda lah. Sama ada bayaran wang ataupun dipenjara. So hati-hatilah. So kamu tengok sendiri di muka surat 100, kesan pengelakan cukai untuk cukai pendapatan. Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.